Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopod channel panas dan menggebarkan sekali lagi sahabat-sahabat semua. Apabila pemimpin daripada PAS mengatakan mahu untuk kembali ataupun menjemput kembali UMNO untuk bersama dengan mereka untuk menghidupkan muafakat nasional. Di hari ini bekas pemimpin PAS sendiri mempersoal apa niat di sebalik kenyataan ataupun jemputan daripada UMNO ini. Jadi menarik untuk kita ikuti sahabat semua sedikit ya penjelasan daripada bekas pemimpin daripada UMNO ini. Jadi ada niat ataupun ada maksud tersirat niat PAS jalin kerjasama dengan UMNO. Ya, selepas melihat peranannya dalam Pakatan Nasional ataupun Perikatan Nasional dinafikan, PAS kini cuba berlari arah. Bekas Setiausaha Majlis Syura Ulama PAS, Datuk Dr. Muhammad Khairuddin Aman Razali mempersoalkan niat PAS yang berhasrat untuk menjalinkan kerjasama dengan UMNO. Perkara itu bagaimanapun menolak pemimpin yang membuat keputusan untuk berpakat dengan DAP. Beliau yang juga ahli Majlis Ulama UMNO berkata sebaliknya menjelaskan ya kerjasama politik itu hendaklah dengan niat ikhlas menyatukan umat atas dasar kebajikan, bukannya dengan niat terselindung untuk memecahkan parti rakan kerjasama. Ya, sebenarnya ini sudah berlaku ya apabila PAS sedikit sebanyak berjaya untuk memecah belahkan UMNO. Sekarang ini UMNO terbahagi dua ya, antara yang menyokong Perikatan Nasional juga yang turut setia kepada parti UMNO. Keputusan untuk kerjasama dengan mana-mana parti juga mesti keputusan oleh parti, bukannya individu-individu. Tindakan PAS itu dilihat mahu bermain dengan agenda pecah perintah di kalangan pemimpin UMNO sebagaimana PAS lakukan di akhir-akhir berkerajaan bersama di peringkat persekutuan sebelum ini. PAS akur bahwa BN berpakat dengan P sebelum ini sebagai gabungan parti, bukannya dengan DP secara bersendiri. Itu antara kenyataan singkat ya daripada Khairuddin Aman Razali berkaitan dengan mungkin ya maksud tersirat yang coba ya dibuat oleh pemimpin-pemimpin daripada PAS ini yang kita lihat hari ini semakin terdesak ya untuk kembali berkuasa, walaupun ada di antara mereka membuat pengumuman kononnya kerajaan hari ini akan tumbang dan sebagainya pada bulan Ogos, tapi bulan Ogos sudah pun berakhir sahabat-sahabat semua. Dan satu lagi kenyataan yang agak kita lihat sebagai berbau hasutan ataupun fitnah adalah kenyataan daripada pemimpin mereka sendiri, yaitu Tuan Ibrahim Tuan Man menyatakan sekat media Pakatan Harapan BN semakin terdesak. Itu antara tuduhan dan juga fitnah yang dilakukan oleh pemimpin daripada PAS ini. Jadi kalau kita lihat kenyataan-kenyataan yang dikeluarkan oleh pemimpin-pemimpin daripada PAS ini, disekat bukannya karena dilakukan oleh kerajaan, tetapi karena imbalan ya ke atas fitnah, hasutan, kebencian, menyamai kebencian yang dijajah oleh pemimpin-pemimpin yang terdesak daripada PAS dan juga Bersatu. Jadi sebenarnya yang terdesak bukanlah daripada kerajaan perpaduan PAS dan BN, tapi yang terdesak adalah pembangkang hari ini. Jadi kononnya PAS menyuarakan kebimbangan terhadap langkah kerajaan menyekat media tertentu sejak kebelakangan ini. Kata timbalan presidennya Tuan Ibrahim Tuan Man. Bermula dengan laman Sesawang Malaysia Now dan terbaru ke atas TV per TV, saya melihat kerajaan PAS semakin terdesak dan bimbang dengan gelombang penerimaan rakyat terhadap PN. Ini sok sendiri punya kenyataan lah ya. Jadi katanya kita melihat sekatan kepada akses media ini adalah tindakan yang terdesak dan bercanggah dengan perjuangan Datuk Seri Anwar Ibrahim sebelum ini yang selalu membantah corak pentadbiran kerajaan terdahulu, katanya dalam satu kenyataan. Ya, saya setuju. Ya, kebebasan media itu harus ada. Tapi masalahnya karena kebebasan media yang diberikan itu, mereka menyalahgunakan ya kebebasan itu dengan menabur fitnah, menggunakan sentimen 3R, menghina raja-raja, sultan yang di Pertuan Agong. Itu bukanlah kebebasan yang dimaksudkan ya oleh Perdana Menteri kita, Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kebebasan itu ya adalah kebebasan untuk bersuara, tapi tidak menyentuh kepada perkara-perkara sensitif yang boleh mengganggu-gugat keharmonian negara kita. Kata Tuan Ibrahim lagi, kita melihat sekatan kepada akses media ini adalah tindakan yang terdesak dan bercanggah dengan perjuangan, katanya. Itu dia. Jadi tegas Tuan Ibrahim
Anwar yang juga pengurusi PS perlu menunaikan ikrar mempertahankan kebebasan bersuara dan melindungi kebebasan media seperti mana yang dijanjikan dalam manifesto gabungan itu. Dalam pada itu, Tuan Ibrahim menyokong desakan wartawan kanan yang mau Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia SKM tidak menjadi Big Brother abang besar dengan menyekat kandungan dalam talian sewenang-wenangnya. Ya, saya setuju. Ya, apa yang dilaporkan itu tidak harus disekat, tetapi sekiranya apa yang dilaporkan itu menyentuh 3A sensitivity masyarakat, ya adanya hasutan, kebencian, ya ini yang ya MC sedang lakukan. Ya, apabila adanya perkara seperti ini, perkara ini harus dielakkan. Ya, kalau berterusan untuk dilakukan, nescaya mereka akan mendapat imbalannya. Kalau bukan disekat dan sebagainya, akan digantung atau sebagainya, sahabat-sahabat semua. Tapi apabila mereka digantung, disekat, ya kononnya ya kerajaan ini zalim, berbagai tuduhan yang dilakukan. Sedangkan mereka sendiri yang mempunyai agenda, ya politik kebencian, politik hasutan, menggunakan sentimen bangsa dan agama, dan yang paling teruk lagi, sehingga menghina, sehingga memperlekehkan raja-raja. Itu yang berlaku, sahabat-sahabat semua. Tapi mereka tidak menyentuh perkara ini, kononnya kerajaan ini zalim. Siapa sebenarnya yang zalim? Siapa sebenarnya yang terdesak? Itu satu persoalan yang menarik untuk kita fikirkan, sahabat-sahabat semua. Pada 28 Jun lalu, Malaysia kini melaporkan portal berita Malaysia Now tidak boleh diakses oleh setengah pengguna dan berkemungkinan disekat oleh penyedia perkhidmatan internet ISP. Bagi pengguna yang terjejas, percubaan untuk mengakses laman web itu tidak akan menghasilkan sebarang respon. Portal itu bagaimanapun dapat diakses semula sehari kemudian selepas berita mengenai sekatan itu dilaporkan. Pada 7 Ogos lalu, kerajaan dilapor menyekat akses laman web utusan.tv.com kepada setengah pengguna internet di Malaysia. Percubaan untuk mengakses laman web itu tertera notis menyatakan bahawa laman web tersebut tidak dapat diakses di Malaysia kerana melanggar undang-undang negara. Ya. Jadi benar, kalau melanggar undang-undang takkan kerajaan tidak sekat dan sebagainya. Kalau benar kerajaan yang menyekat, tapi dengan adanya kandungan yang berunsur, ya perkauman, menunggang agama, ya membuat satu hasutan, perkara seperti itu harus dielakkan. Jadi pada 18 Ogos lalu katanya lagi laman web TV Pertiwi pula tidak dapat diakses selepas akaun TikToknya disekat. Ketua Pegawai Operasi Muhammad Firdaus Salihuddin berkata, semakan menerusi hasil ping ke alamat tvpertiwi.com.my menunjukkan terdapat sekatan DNS dengan data memaparkan IP SKMM, iaitu seperti yang dinyatakan. Jadi SKM dalam penjelasan mengatakan mereka menjalankan kewajipan bahawa akta komunikasi dan multimedia bagi menghalang perlakuan atau percubaan melakukan kesalahan, terutama yang berkaitan maklumat salah ataupun tidak tepat. Jadi ya mereka sebenarnya tahu apa yang dilakukan oleh TV ini sebenarnya ada setengah konten mungkin yang salah, tidak tepat, berita palsu, ya karena itu SKMM melakukan tugasan mereka. Kalau semuanya posting ataupun berita itu benar, mustahil mereka boleh disekat. Betulkah sahabat-sahabat semua? Jadi minggu lalu juga TV Al-Hijrah pula disekat karena mengulang siar rancangan melibatkan bekas Perdana Menteri daripada PAS Idris Ahmad. Saluran televisyen tempatan di bawah Jabatan Kemajuan Islam Jakim menyiarkan tangan semula Hijrahkan Laguku, bertandingan nyanyian Islamik yang pertama kali disiarkan pada Januari 2022. Program itu menampilkan Idris yang pada masa itu adalah merupakan Menteri Hal Ehwal Agama Islam di Jabatan Perdana Menteri. Kalau masa itu dibolehkan karena sebagai menteri, tapi hari ini mereka sebagai pembangkang mustahil lah boleh ditayangkan semula, betulkah? Logik lah. Jadi rintitan daripada peristiwa itu, sekumpulan tokoh dan wartawan kanan membantah tindakan SKMM yang didakwa bertindak sebagai abang besar. Ya sebenarnya beberapa tokoh yang dikatakan ini adalah tokoh yang dikenal pasti sebagai anti kepada Perdana Menteri kita Datuk Seri Anwar Ibrahim, dan mereka dikatakan juga pro kepada pembangkang, ya yang tidak menyokong, yang tidak menyukai dengan credibility ataupun kepimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Itu dia. Jadi dalam kenyataan bersama mereka menyuarakan kebimbangan bahawa kebanyakan kandungan yang dilebarkan sebagai menyinggung hanyalah laporan dan pendapat yang dianggap kritikal terhadap kerajaan. SKM dalam reaksinya sekali lagi menjelaskan badan itu bertindak berdasarkan
Akta Komunikasi Multimedia 1998 bagi memastikan keharmonian masyarakat terpelihara. Itu dia sahabat semua. Ya, segala yang dilakukan sebenarnya punya alasan, tapi alasan sebegitu rupa tidak didengar, tidak diendahkan oleh pihak pembangkang khususnya. Karena apa? Mereka coba politikkan perkara ini. Sedangkan ya kalau disekat pastinya ada sebab-sebab tertentu. Ya mungkin konten ataupun berita mungkin yang disiarkan itu palsu, mungkin juga berbentuk hasutan, kebencian dan sebagainya. Karena itu mereka menyekat ya berdasarkan akta multimedia, akta komunikasi dan multimedia. Tapi pembangkang mempolitikkan perkara ini, dijadikan isu ya. Jadi itu pandangan saya. Jadi bagaimana pula dengan pandangan Anda sahabat-sahabat di luar sana? Sekiranya Anda bersetuju dengan apa yang dilakukan oleh SKMM ini, menyekat karena terdapatnya unsur-unsur yang boleh mengganggu gugat keharmonian negara kita. Ya, mungkin Anda boleh berikan komen dalam ruangan komen. Jadi tapi ingat, komen dengan cara berhemat, jangan menjadi seperti walau-walautit, lebay-lebay dan juga geng sapu bersih. Ya, apabila mereka ini memberikan komen penuh dengan hasutan, kebencian dan juga fitnah melampau. Sepertinya mereka tidak punya otak, mungkin karena otak mereka tertinggal di dasar Laut Cina Selatan. Alright, sampai di sini saja. Izinkan saya untuk mengundurkan diri. Dan seperti biasa, peribahasa mengatakan, apapun kangkap 2 tahun keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dada, tanya selera. Sekian saja daripada Alright Dapat Channel. Sekarang kita berjumpa lagi. Bye-bye.